Tapi malam tadi Junaid Izdal dah buktikan nya ya bukan sebarang player. Nya ya macam Hailak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obey. Katakan game malam tadi memang luar biasa. Pencapaian Malaysia kali itu pun luar biasa. Kau bayangkanlah dua game untuk kelayakan Piala Asia World Cup tu. Dua-dua yang menang. Lawan Kyrgyzstan, comeback 4-3. Lawan Taiwan tu, menang away. Dan dalam video kali itu aku nak ceritalah beberapa perkara yang positif yang kita boleh ambil daripada game kali itu. Yang pertama aku boleh tengah Kim Panggon tu genius. Starting 11 untuk game kali itu berbeza sikit daripada game sebelum tu. Dan sangat-sangat berbeza bila dia menggunakan 4 defense. Sebelum tu dia pakai 3 je. Dan 4 defense dia si keluarkan Charles Adam. Dia pakai Junaid Izdal. Aku pun terkejut. Sebab Junaid Izdal tu dalam awal game dulu keluar namanya, orang pun heran. Masih juga lah pemain warisan tu ditunggang. Tapi malam tadi Junaid Izdal dah buktikan nya ya bukan sebarang player. Nya ya macam Hailak lah. Kau pakai di tempat yang betul. Mun Hailak tu dipakai dekat jalan besar. Kau nak lomba, kadang ada Azia pun boleh potong Tapi Hailak tu mun dekat off-road, kau tukar tayar lagi. Yang tiang kau nak tinggal. Fungsinya pun bagus. Kemudian di bahagian tengah kita dapat anggap pertukaran Afiq Fazail kali pertamanya untuk dapat first 11 under Kim Panggon. Nya antara pemain terbaik dalam anugerah bola sepak kebangsaan. Nya untuk boleh dikatakan main role nombor 6 lah. Nya ajak kenimak bola daripada defense. Nya ajak untuk cover bola yang pertama untuk datang ke defense. Nya ajak nak kawal momentum bola tu. Nak bola game laju kah, nak bola game slow kah, nak bola serangan dari kiri kah, dari kanan kah, direct ke striker kah. Semuanya boleh bola. Tapi lah kadang-kadang jasa tidak main tengah tu kurang sikit lah dihargai orang. Sebabnya pemain yang ketiga. Pemain ketiga lah nya mulakan gerakkan. Lepas tu yang assist, orang tahulah. Yang skor, apa tak orang tahu. Yalah, kesian juga lah pemain yang main di bahagian midfield tu dikatakan siap ada peranan. Kesian lah. Spot aku depan anggar adalah Kim Panggon sekali gig pola surprise. Sebab bila dalam game, dah serang bertubi-tubi, masih juga sepak skor, dia tukar. Kita dengar lah, Paulo Joshua itu nyumpun threat adalah player yang boleh shoot dari jauh. So, dia masukkan Hendrik, pemain yang ada threat yang sama. Cuma role yang berbeza lah. Hendrik Dos Santos lebih pergi lah main daripada Paulo Joshua itu. Dan dia gantikan Paulo Joshua itu dengan striker Darren Lock. Aku pun Darren Lock tu kita tahulah dia poacher je lah, bukan mana Arabnya dribble banyak, kurang lah. Tiba-tiba memang benda yang dijangka akan berlaku, perubahan taktikal yang membawa kepada gol. Satu-satunya gol yang membawa kemenangan. Cuma bila dah last game dah hujung-hujung ingat seri nasib menang. Sebenarnya kedua kita pandang adalah perubahan ranking. Itu adalah benda yang penting. Bila dapat ubah ranking Malaysia, kau bayangkan daripada ranking first Kim Panggon pegang adalah 154. Kini tu berada di tangga 129. Mungkin kita nak listkan sidak coach-coach Malaysia tu antara yang paling banyak menyumbang, kita boleh kata Kim Panggon. Kemudian yang paling banyak menyumbang ranking turun tu Profesor Nelo Vingada. Yalah, kita ikut turutan daripada zaman Coach Arwah B. Saitaladen, zamannya ranking dalam 157, kemudian turunlah kepada 169. Tukar kepada King Raja Gopal daripada 191, dia naik kepada 154. Tukar lagi kepada Ong Kim Sui, setahun je Ong Kim Sui pegang, naik satu tangga je lah. Kemudian dipegang oleh Dola Saleh je lah. Tu boleh katakan zaman penurunan daripada ranking 153 turun terus 169. Jauh boy. So Ong Kim Sui sambung balik apa kejayaannya tinggalkan sebelum tu, ganti Dola Saleh daripada ranking 169 pergi ke 158 adalah perubahan sikit nak dibola oleh Ong Kim Sui tu. Pasal datanglah Profesor Gen Pressing tu, Profesor Nelo Vingada. Ia memang first kita expect Malaysia akan naik dah ranking tu. Si naik. Dan habis Profesor tu Tan Cheng Ho, aku boleh katakan one of the best lah. Yang daripada ranking 174 nyembak Malaysia tu ke ranking 154. So antara the highest lah selain daripada Kim Panggon yang boleh mengubah kedudukan Malaysia waktu tu. Dan sebenarnya banyak punca-punca kepada peningkatan bola sepak di Malaysia tu. Aku sepak wadah, okey tu punca daripada satu tempat tersing. Yang pertama kita dapat anggap Kim Panggon lah. Kita nafikan
peningkatan tim bola sepak Malaysia tu adalah daripada Kim Anggon. Dengan taktikalnya, dengan gameplaynya, mungkin dengan hasil trainingnya yang berbeza. Aku mula cerita pasal taktikal, minta maaf lah. Mungkin kita orang nak taktikal, kita buka lah Excelo kah? Ataupun Vocat FC kah? Sidak memang cerita pasal taktikal. Macam ni pergerakan tu, macam ni pergerakan tu, macam ni lompatan tu. Semua sidak apa lah. Taktikal power-power macam ni pun, ia perlukan kepada resources player yang bagus. So, aku kredit lah kepada kelab-kelab bola sepak dekat Malaysia. Especially JDT. Kau bayangkanlah JDT main kat sini. Di ACL. So, dekat ACL, levelnya lain macam. Si payah lain lah kita dekat Liga Super pun. JDT belum dah kalah. Dan aku sih lupakan kepada pembangunan yang dirancang oleh FAM pun. So, kita dapat anggap AMD, NFDP, Akademi Bola Sepak Negeri. Dan macam-macam lah usaha oleh komuniti untuk membangun bakat-bakat muda. Sebab bola sepak tu yang paling penting adalah pembangunan daripada akar umbi. Mun dibah yang dah siap bagus, bahaya lah nak atas tu. Macam kita dengar dekat NFDP, kita ada batch pertama ada Sidak Luqman, Arif Aiman, Syekh Izhan, Harith Haikal, Min Selangor. Banyaklah. Dan punca yang tak payah aku boleh katakan kepada peningkatan adalah naturalisasi dan pemain warisan. Sebelum tu saya ada istilah pemain naturalisasi ataupun pemain warisan. Baru-baru tu je, batch pertama aku boleh katakan the first pemain yang dinaturalisasikan oleh Malaysia adalah Mahamadul Sumareh. Dah main dalam 28 match dan ada 7 gol. Dan untuk line up kali tu, Mahamadul Sumareh dipanggil sekali lagi. Banyak je lah yang lepas Sumareh tu ada Paulo Josue, kalau saya ingat Zuhelmi De Paula. Kita ada Endrick, kita ada Lergidon, kita ada Sergio Aguero. Banyaklah player-player naturalisasi. Dan yang paling penting, juara untuk pertandingan High Rocks dekat Barcelona, Lita. Kemudian pemain warisan yang pertama dipanggil oleh Malaysia adalah Brandon Gunn. Waktu yang main dekat Sukan Asia di Incheon, Korea tahun 2014. Ini yang pertama. Kemudian disambung dengan Matt Davies, Corbin Ong, Darren Lock, Kiko Insa, Natso Insa, Khair Jones. Banyak lagi lah pemain-pemain warisan. Cuma yang aku risaukan adalah bila kita anggap average umur pemain warisan kini itu adalah 30 ke atas. So, aku harap sidak FAM ataupun mana-mana badan yang terlibat dalam bola sepak Malaysia tu supaya sidak boleh scouting lagi, banyak lagi pemain-pemain warisan yang ada di luar negara. Sebab kita boleh nak claim pemain warisan tu dibangunkan oleh sistem kita di Malaysia. Pemain warisan tu yang dibangunkan oleh sistem bola sepak di negara sidak membangun sebelum tu.